Tapi korang bayangkan, korang masa tu korang seorang, tengah isolasi, tengah isolate, tak boleh nak jumpa siapa-siapa. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang belum subscribe lagi, korang sila tekan subscribe button dulu kat bawah ni. And if you guys dah subscribe, thank you so much. Memandangkan ni adalah video yang terakhir dalam siri 14 karya, so Nisa akan bercerita dekat korang Nisa punya experience sendiri mengalami benda ni, which bagi Nisa sangat seram. Tapi Nisa minta maaf kalau bagi korang video ni tak berapa seram ke apa. Tapi bagi Nisa memang sangat seram sebab Nisa sendiri yang experience. So hari tu ramai yang tanya dekat Bigo, lepas tu dekat komen ada a few yang tanya kenapa tak sambung cerita seram. Sebab Nisa dah janji untuk buat 14 kisah seram setiap negeri. Tapi Nisa stop sekejap sebab Nisa rasa macam bila setiap hari kita tengok, baca cerita seram, lepas tu tengok video seram, benda tu akan sedikit sebanyak mengefekkan kita punya mental health. So Nisa rasa benda tu sangatlah tak healthy untuk Nisa sendiri. And then now Nisa rasa macam better sikit, so Nisa akan share dekat korang cerita ni. Okay, kisah ni sebenarnya baru juga berlaku like bulan April macam tu, sebelum puasa. So macam yang kita tahu sekarang ni dengan pandemik apa semua, online class, kita buat online class. Tapi untuk SEM ni kita orang terpaksa buat half-half, which means half SEM kita orang online, half SEM kita orang face to face. So kita orang face to face bulan 4. Nisa balik dalam 1st April macam tu kot. So balik-balik tu kita tak boleh nak terus pergi kelas, tapi kita kena quarantine dulu, self quarantine 10 hari dekat college. And then kita duduk seorang, which kita tak boleh nak berjumpa dengan kawan-kawan ke apalah. Kita memang isolate dekat dalam bilik seorang. Okay, tu kronologi Nisa nak bagi tahu korang apa benda yang jadi before Nisa nak jump into the kisah part yang seram tu lah. So kita orang isolate seorang. Nisa pun okay lah, tak ada apa-apa, Alhamdulillah okay. Beberapa hari kat situ semua okay, boleh tidur je, memang okay, tak ada masalah. Tapi satu hari tu tiba-tiba, tapi macam sebelum hari tu berlaku, kawan-kawan Nisa ada juga bagi tahu, macam dorang WhatsApp lah cakap malam tak boleh nak tidur apa semua sebab ada dengar bunyi-bunyi apa semua. Nisa jenis yang tidur awal, so kalau tak ada apa-apa kerja, dah settle everything, Nisa memang akan terus tidur. Maybe lah Nisa tak dengar kot apa-apa bunyi sebab dalam pukul 9, 10, 11 je Nisa dah tidur. And then Nisa pun tak ambil pot sangat, malas lah nak kecoh ke apa sebab Nisa tak rasa apa-apa. And then pada satu hari tu, tapi sebelum Nisa nak bagi tahu korang apa benda yang terjadi, Nisa just nak bagi tahu korang yang kejadian ni adalah dekat UiTM Shah Alam. UiTM Shah Alam, which Nisa punya college adalah, Nisa tak bagi tahu nama college tu, but korang sesiapa saja yang pernah pergi ke UiTM Shah Alam or memang student UiTM Shah Alam, Nisa bukan nak menakutkan korang ke apa, cuma Nisa nak bagi tahu korang Nisa punya college ni adalah depan faculty engineering. So memang ada dua college je, ada dua college dekat depan tu. Tapi Nisa tak bagi tahu korang college mana Nisa duduk, tapi memang depan fac engineering. Alright, so tiba-tiba satu malam tu dia terjadi macam dalam 2-3 hari sebelum kita orang nak habis isolasi, which 2-3 hari juga sebelum puasa. So Nisa malam tu macam biasalah, before tidur nak pergi toilet. Lepas tu pergi toilet macam biasalah, kita basuh muka, basuh kaki, gosok gigi, semua benda. So dekat toilet tu, korang toilet asrama, biasalah kan, toilet asrama macam kena share dengan orang lain. So dekat situ, dekat sini dia punya toilet, and then toilet depan tu shower, and then Nisa dekat sink. Dekat sink pasal ada cermin, ni pintu masuk. Lepas tu dekat belakang ada macam tempat untuk ambil wudu, and then dekat belakang dia lagi ada satu sink untuk basuh baju. Okay, Nisa tak sure lah korang boleh
imagine ke tak dia punya location. Tapi macam tu lah. So basically Nisa dekat sini menghadap cermin, and then dekat sini pintu masuk toilet. And Nisa punya satu habit di mana bila Nisa masuk toilet, Nisa memang akan check tak kisahlah even Nisa tak pergi dekat shower ataupun dekat dia punya toilet, Nisa memang akan check. Even Nisa pergi dekat depan cermin ni pun, Nisa memang akan check dia punya shower dengan toilet, nak tengok ada orang ke tak. And malam tu memang clearly tak ada orang. Seriously tak ada orang langsung. So Nisa pun macam, oh tak apalah, just sebab Nisa nak pergi toilet pun, just dekat cermin. Sebelum dekat cermin tu, Nisa buatlah kerja-kerja macam cuci muka apa semua benda. Tiba-tiba Nisa terdengar satu bunyi daripada satu toilet ni. Bunyi orang buka pipe tau. Dia bukan leaking, okay. Kita boleh beza bunyi kalau air tu dia leaking ataupun orang yang buka. Nisa pun macam, oh it's okay lah, ada orang lah kot baru masuk. Maybe tengah-tengah basuh muka tu tak perasan ada orang masuk. And then boleh lah lagi husnuzon masa tu. Lepas dah settle cuci muka, Nisa toleh lah. Bila toleh, pintu tu still terbuka, memang tak ada orang langsung. Nisa pun dah mula macam pelik lah kalau if lah ada orang, macam memang tak logik sangat. Nisa dekat sini tak perasan langsung if ada orang keluar masuk dekat pintu ni. Dekat toilet, of course orang pakai slipper. Korang tahu kan slipper toilet, yang slipper getah tu. Kalau slipper getah tu, bila masuk toilet, of course akan ada bunyi. Tak ada siapa yang pergi toilet guna slipper getah tu di jalan slow. Confirm ada bunyi tapak kaki. Tapi masalahnya Nisa tak dengar langsung. Bila Nisa pergi dekat toilet tu, dia punya air tak ada leaking, tak ada apa tau. Tapi Nisa clear gila dengar bunyi orang buka pipe tu sampai air terbuka. Tapi bila Nisa check, memang tak ada langsung. So macam it's okay lah, tak apa. Nisa terus pergi bilik. Plan nak pergi bilik tu nak tidur. So bila Nisa nak tidur, biasanya memang tak ada apa-apa masalah, Nisa boleh directly tidur. Okay, ni satu lagi Nisa nak cerita. Sebab dekat Nisa punya bilik tu, bilik 2 orang tau. So ada katil kat sini, ada katil kat sini. Nisa kalau buat kerja, Nisa akan guna sebelah sini. Lepas tu bila nak tidur, Nisa akan tidur kat sini sebab tak nak dekat dengan tingkap. So Nisa memang takkan tutup lampu yang tengah-tengah ni tutup lah. Nisa akan buka satu lampu study. So Nisa akan buka lampu study yang meja dekat sebelah tingkap tu. Lepas tu tiba-tiba Nisa tak tahu macam mana, kenapa Nisa memang tak boleh nak tidur langsung. Memang tak boleh nak tidur. Tiba-tiba Nisa macam tutuplah mata semua. And then dah pukul berapa ya? Dah pukul 12, pukul 1. Nisa punya mindset dah fikir macam-macam tau. Banyak gila benda yang fikir. So Nisa pun cuba nak tidur. Still tak boleh tidur. Nisa buka phone, tengok jam pukul 1, tak silap, pukul 1. Nisa pun macam, oh tak apalah, pergi WhatsApp kawan. Kawan Nisa cakap dia tak boleh tidur juga. Nisa pun dah rasa macam tak sedap. Memang dah tak sedap sangat kan. Sambung balik baring nak tidur. And then Nisa sure tu pukul 2. Tiba-tiba ada bunyi dekat tingkap tau. Dia bukan macam bunyi angin ke apa, tak ada. Dia clear, Nisa memang clear gila dengar bunyi tingkap. Korang tahu kan tingkap kaca dekat asrama selalu tu, dia bunyi macam tok. Faham tak? Korang faham tak bila bunyi kaca gelas? Sekejap, Nisa nak cari something yang kaca untuk ni ke? Kat sini tak ada lah benda-benda kaca kat sini. Tapi memang clear. Dia bunyi slow je tau. Dia bukan macam tok, tak ada. Dia bunyi dekat tingkap, dia macam tok. Dia memang macam satu. Nisa pun dah macam, aduh apa benda ni. Dah lah masalahnya isolasi. Nisa tak boleh nak pergi mana-mana. Nak pergi bilik kawan ke apa memang tak boleh.
Sebab tengah isolasi, apa-apa memang kena hadap duduk dalam bilik seorang. Memang takutlah juga. Dia bunyi macam tok tok tok. Nisa facing ke sini tau. Nisa facing ke sini sebab tak nak tengok tingkap. Nisa dah macam aduh apa benda. Lepas tu Nisa toleh, senyap. Lepas tu macam it's okay lah. Toleh balik dekat dinding, dekat whiteboard. Dia start bunyi balik. Bunyi tok tok tok. Lepas tu bila toleh, dia hilang. Dia seolah-olah macam dia tak nak bagi Nisa tidur tau. Nisa tak tahulah nak cakap dia nak kacau ke, saja-saja nak apa, Nisa kacau tempat dia ke apa. Sebab kita orang kan lama online class. So kita orang punya batch adalah first batch yang stay dekat college selepas dah setahun college tu kosong. Nisa tak sure, maybe macam kedatangan kita orang ni mengganggu diorang ke apa. Tapi dia punya action tu macam seolah-olah tak nak bagi Nisa tidur. Bila Nisa facing sebelah sana nak tidur, dia start bunyi tok tok tok. Bila pusing balik dekat sebelah sana, tak ada. Kosong. Nisa tunggu. Nisa memang tunggu. Seriously. Nisa pandang dekat tingkap, Nisa tunggu. Tapi tak ada. Langsung tak ada bunyi. Bila Nisa facing kat sebelah sana je, bunyi tu start. So Nisa fikir macam, oh ni memang saja nak kacau. Nisa tak sure dia either dia nak kacau before Nisa pindah bilik untuk bilik yang betul lepas isolasi, ataupun dia nak bagi tahu dia wujud, ataupun satu lagi macam dia tak suka dengan kita orang punya kedatangan sebab diorang dah lama duduk kat situ, tiba-tiba kita orang datang. Faham tak? Malam tu memang seriously Nisa tak boleh tidur sampai subuh. Lepas subuh baru Nisa tidur. And then Nisa bagi tahu dekat Nisa punya kawan-kawan. Diorang pun experience benda yang sama. Dengar bunyi ketuk tu apa semua. And then diorang dengar bunyi ketuk. So diorang pun tak boleh nak tidur juga. And Nisa rasa macam benda tu sajalah kot nak bagi tahu yang diorang duduk dekat situ. So diorang tak suka kita orang punya kehadiran kot. Nisa rasa lah, rasanya. Sebab dia bukannya macam kacau yang ekstrim tau. Cuma dia kacau as if tak nak bagi Nisa tidur. Dia more tu rasa macam annoyed lah. Dia masa tu takut. Tapi faham tak, kita ngantuk, kita nak tidur, dalam tu takut juga, tapi annoyed. Faham tak maksud dia? Dia annoyed sebab kita nak tidur tapi orang kacau. Macam tu. And then Nisa bila cerita dekat kawan Nisa dia ada seorang ni, dia cakap lah, benda tu dia boleh kacau melalui bunyi je. Sebab kalau dia menyerupai, contohlah macam bila kita nampak muka dia, and then contoh macam Nisa baling bantal dekat benda tu akan rasa sakit juga. Itu Nisa tak tahu apa yang kawan Nisa cakap lah. Nisa tak tahu betul ke tak, tapi tu yang dia cakap. Sebab tu bila dorang tak suka sangat nak menjelma, so dorang akan mostly kacau in terms of bunyi. So dia akan kacau bunyi tingkap lah, bunyi apa. Dorang takkan menjelma sebab dorang kehilangan energi, something macam tu lah. Nisa tak sure sangat. Itu apa yang Nisa diberitahu oleh Nisa punya kawan. So kalau dia tipu, dan Nisa pun tipu lah. So Nisa rasa tu je kot yang Nisa experience latest one. Ada lagi a few, tapi untuk video ni Nisa just nak cerita pasal benda tu. Sebab tak naklah cerita yang terlalu ekstrim. So benda tu je lah yang Nisa experience. Maybe bagi sesetengah daripada korang rasa macam alah tak seram pun cerita dia ni, bunyi tingkap je pun, alah come on lah, bunyi tingkap, takkanlah bunyi tingkap nak kecoh. Memang kalau Nisa pun di kejadian ini sekarang ni, bila Nisa fikir alah bunyi tingkap je, kenapa nak kena takut sangat kan. Tapi korang bayangkan, korang masa tu korang seorang tengah isolasi, tengah isolate, tak boleh nak jumpa siapa-siapa, kena kacau benda macam tu. Even simple pun korang akan rasa macam benda tu takut gila. Seriously, mungkin korang boleh fikir macam tak ada apa-apa, tapi untuk sesiapa yang mengalami benda tu akan rasa takut gila lah.
So tu je lah Nisa nak share dekat korang. Nisa bukan nak share sebab Nisa nak menakutkan sesiapa saja, tapi just nak share sebab ramai yang cakap nak cerita hantu. So Nisa share dekat korang satu Nisa punya experience sendiri, which baru je berlaku bulan April. So itu saja. Okay, and by the way, if korang nak Nisa buat satu konten tentang mental health or mental illness, ataupun satu konten tentang cabaran online learning ke apa, korang komen je kat bawah and then Nisa akan buat. Okay, so itu saja. Thank you so much for watching. If korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan like button and then subscribe to my channel kat bawah ni. Dan tekan sekali dia punya notification bell so that korang takkan miss out any new updates. So I'll see you guys on the next video. Assalamualaikum and bye.